Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini yang pastinya membawakan berita-berita semasa dan sukan di dalam tanah air dan juga luar negara. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada malaysiakini.com bertajuk Surat Zafrul umpama korek lubang untuk diri sendiri. Semalam, Menteri Kewangan Tengku Zafrul menulis panjang di akhbar sebab-sebab mengapa dia tak mahu beri rakyat moratorium pukal. Secara ringkas dan mudah faham, dia kata sebabnya ialah kerajaan telah beri macam-macam bantuan kepada rakyat. Oleh itu, memberi moratorium pukal ini seperti terlebih beri bantuan kononnya umpama pakai tukul untuk pecah kacang. Oleh itu, jika kita tafsir perumpamaan Zafrul ini, masalah rakyat berkenaan pinjaman bank ini kononnya umpama kacang saja. Tidak perlulah hendak bantu lebih-lebih. Dan dia kata dasar moratorium pukal ini adalah dasar yang populis. Oleh itu, dia kata lagi hanya kerana kita kerajaan boleh bantu, tidak bermakna kita kerajaan perlu bantu. Dan sekali lagi dia kata dia Menteri Kewangan tidak ada kuasa untuk arah bank-bank untuk beri moratorium kepada rakyat. Tetapi pada masa yang sama, dia guna hujah yang pemegang-pemegang saham terbesar bank-bank ini adalah institusi kerajaan seperti KWSP yang dulu tidak mahu beri air sinar, PNB, Lembaga Tabung Haji, SOKSO dan KWAP. Oleh itu, dia lawan hujahnya sendiri. Sebab jika institusi kerajaan ini yang kebanyakannya di bawah Menteri Kewangan yang memegang saham, oleh itu pemunya terbesar bank-bank ini sebagai penuhnya, takkanlah kerajaan terutamanya Menteri Kewangan tidak ada kuasa atau pengaruh langsung untuk arah bank-bank ini. Kenyataan Zafrul ini tidak masuk akal, mengarut dan kebudak-budakan. Jika kita ikut kenyataan Zafrul ini, maka Zafrul umpama mengaku bahawa dia adalah Menteri Kewangan yang paling lemau dalam sejarah. Mungkin sama lemau dengan Menteri Kewangan ringgit Malaysia RM30 sebelum dia semasa era 22 bulan yang dahulu. Bank-bank dan institusi-institusi kewangan adalah syarikat-syarikat yang besar. Dalam masa krisis pun mereka membuat untung berbilion ringgit dan mempunyai rizab yang besar. Mereka, iaitu bank-bank ini, boleh tampung untuk ikat perut yang buncit selama beberapa bulan saja. Tidak seperti kebanyakan rakyat yang rata-rata kerugian dan tidak mempunyai rizab langsung semasa krisis. Zafrul kata jika kerajaan arah moratorium ini kepada bank akan hilang keuntungan dan bila ini berlaku, ia akan memberi kesan buruk kepada ekonomi kerana ia kononnya akan menghentikan manfaat ekonomi daripada aliran modal yang cekap terutama kepada pasaran kewangan dan pasaran modal untuk pelaburan. Mengenai aliran modal yang disebut oleh Zafrul untuk pelaburan dan sebagainya, kebanyakan aliran modal dari bank ini hanya berkitar di antara syarikat-syarikat dan komuniti korporat yang orang kaya-kaya, bukannya antara rakyat biasa. Aliran modal ini adalah terhad dan secara efektifnya tidak menyeluruh dan tidak inklusif. Jika kerajaan arah moratorium pukal, aliran modal yang kebanyakannya terhad kepada komuniti korporat ini akan lebih terbuka dan pergi lebih jauh dalam bentuk aliran tunai kepada rakyat dan lebih inklusif walaupun buat sementara waktu di kala krisis. Inclusivity kewangan tidak bermaksud populisme, malah ia jauh dari itu. Inklusiviti kewangan ini penting untuk merangsang ekonomi dari segi penggunaan domestik yang amat perlu digerakkan segera untuk pemulihan ekonomi. Ekonomi negara bukan saja hanya melibatkan pasaran kewangan dan pelaburan modal. Sektor terbesar ekonomi negara adalah pengguna domestik. Di kala krisis, penggunaan domestik ini yang merudum dan menjadi masalah utama dan perlu diberi fokus dahulu, bukannya pasaran modal dan pelaburan. Di kala darurat dan krisis, pelaburan adalah bukan isu kritikal berbanding penggunaan domestik rakyat. Siapa yang ingin buat pelaburan dan membesarkan perniagaan di kala darurat dan ketidaktentuan wabak? Ia bukanlah keutamaan prioriti utama waima pelabur di masa ini. Keutamaan utama sepatutnya adalah meningkatkan akses dan aliran tunai rakyat biasa. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari Malaysia Kini bertarikh 6 Jun 2021 bertajuk Surat Zafrul umpama korek lubang sendiri, ditulis oleh Isam Jalil. Sila maklum bahawa artikel ini tidak menggambarkan pendapat dan pendirian daripada channel ini. Tulisan ini juga tidak semestinya mencerminkan pendirian daripada Malaysia Kini.
Ditulis oleh Isam Jalil, ialah Ketua Penerangan BN Negeri Selangor. Sekian berita, salam sejahtera, bye-bye.